Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsikan dua perkara kepada anda semua berkaitan dengan isu tuntutan pengunduran KWSP secara bersasar. Yang mana perkara yang pertama adalah posting daripada Azmi Bugis yang menyatakan rasa bersyukur beliau, ucapan terima kasih beliau kepada Yang Berhormat Datuk Seri Samsul Iskandar Mohamad Hakim, iaitu setiausaha kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10, kerana sudi membalas WhatsApp beliau walaupun teksnya ringkas. Dan ini adalah menjadi satu petanda bahawa insyaAllah ada kebarangkalian satu pertemuan di antara Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat mungkin boleh orang kata diaturkan ataupun terjadi bersama dengan Perdana Menteri Malaysia ke-10 bagi membincangkan dan juga menyerahkan memorandum dan pelbagai perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan isu tuntutan pengunduran KWSP secara bersasar. Okey, ini adalah satu perkembangan yang baik apabila kita ada mendapat respon daripada pihak-pihak yang orang kata berkepentingan ataupun berjawatan ini bagi membantu kita untuk membawa suara daripada kalangan pencarum. Mungkin pada sebilangan pencarum macam apa benda ni setakat reply WhatsApp dan sebagainya kan, tetapi untuk mereka yang berjuang ini itu adalah satu perkara yang besar. Segala kata-kata negatif dan sebagainya itu kita tidak boleh nak memberikan respon dan sebagainya, tetapi setiap orang kata perkara kecil yang dilihat tetapi terjadi kepada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat ini sebenarnya impaknya sangat besar di dalam tuntutan pengunduran KWSP secara bersasar ini. Okey, jadi kemudiannya saya nak pergi kepada isu yang kedua, iaitu perkara yang ditanyakan kepada saya berkenaan dengan data yang diminta di dalam borang kaji selidik ataupun borang aduan sebelum ini. Mereka mula membandingkan, pencarum mula membandingkan apabila sekarang ini dikatakan semakin banyak NGO ataupun individu yang orang kata memperjuangkan tuntutan untuk pengeluaran KWSP atas nama pelbagailah KWSP for All, KWSP 2.0 dan juga pelbagai nama-nama yang lain. Jadi mereka bertanyakan kepada saya, kenapa NGO yang lain ini ataupun individu-individu yang memperjuangkan tuntutan KWSP yang lain ini, kenapa mereka tak perlu pun minta data peribadi daripada pencarum dan mereka boleh saja membuat memorandum, resolusi, referendum dan juga perkara-perkara yang lain untuk diserahkan kepada pihak kerajaan sebagai contoh. Okey, jadi jawapannya sebenarnya sangat mudah di sini. Ianya adalah disebabkan oleh segala maklumat ataupun data peribadi ini telah pun dibuat dan dikumpulkan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Dan apabila PGR ini mengumpulkan sebagai contoh borang aduan sehingga 320,000 responden yang mengisikan borang aduan ini, kemudian bagi borang kaji selidik ini seramai 130,000 lebih kalau tak salah saya yang mengisikan, maksudnya mereka ini adalah pencarum yang benar-benar wujud. Jadi apabila data telah dikumpulkan oleh satu pihak ini, semua pihak melihat, oh, ramai pencarum sebenarnya yang minta, walaupun sekadar 100,000 ataupun 300,000, ramai lagi pencarum yang minta dan sebagainya. Dan apabila mereka ini perlu mengisikan borang-borang yang disediakan oleh PGR ini, borang-borang ini adalah unik berdasarkan nombor kad pengenalan ataupun nombor keahlian KWSP kita. Jadi mereka yang berada di sekeliling ini, NGO lain, individu dan sebagainya, mereka melihatkan PGR boleh orang kata mempersembahkan hasil daripada kaji selidik mereka, mendapat perhatian pihak media, mendapat perhatian pihak menteri dan juga sebagainya. Jadi sudah tentulah untuk NGO lain ataupun individu lain, mereka dah tak perlu dah nak kumpul-kumpul data dan sebagainya, kerana data itu dah ada pada PGR. Mereka tahu bahawa tuntutan untuk pengeluaran daripada akaun KWSP ini orang kata mendapat sambutan daripada kalangan pencarum. Jadi mereka ini muncul dan hanya perlu orang kata berkongsikan ideologi mereka, kaedah untuk cara tuntutan mereka dan sebagainya kepada pencarum. Jadi sebab itu mereka tidak perlu mengemukakan sebarang orang kata data-data daripada pencarum sebagainya, kerana mereka tahu data ini sudah pun ada yang mana telah pun dikumpul oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat.
Sebab itu mereka tidak perlu lagi mengumpulkan sebarang maklumat daripada pencarum. Lebih mudah untuk mereka bekerja sebagainya. Dan terutamanya sekali kalau kita ambil contoh lah, kalau mereka yang memperjuangkan tuntutan pengeluaran for all, KWSP for all. Kalau KWSP for all, kita berbalik-balik kepada pengeluaran khas RM10,000 pada bulan April tahun lepas, yang mana hampir 7 juta, lebih daripada 7 juta pencarum yang mengeluarkan borang wang RM10,000 secara one off payment ni. Jadi kalau kata mereka memperjuangkan secara for all, memanglah mereka tak perlu mengumpulkan sebarang data daripada pencarum dan sebagainya, kerana mereka orang kata memperjuangkan untuk kesemua pencarum. RM10,000, RM50,000, RM30,000 ataupun RM50,000 sebagai contoh. Jadi apabila memperjuangkan semuanya kepada semua pencarum yang masih lagi mempunyai baki dan sebagainya, sudah tentulah tidak ada data yang perlu dikumpul. Ini sebagai contoh. Berbanding dengan PJR dia melihat pada satu perspektif yang berbeza. Apabila 4 pengeluaran telah pun dilakukan sebelum ini tanpa sebarang syarat dan sebagainya kepada semua pencarum, sejumlah RM41,000 ataupun RM42,000 bermula pada Lestari, sehinggalah pada pengeluaran khas RM10,000 secara one off payment. Jadi PJR melihat bahawa pengeluaran untuk kali ini boleh diminta, tetapi secara bersyarat, secara bersasar kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Apabila mensasarkan kepada golongan-golongan tertentu sahaja, golongan sasaran ini perlulah memberikan maklum balas kepada PJR bahawa mereka memang memerlukan pengeluaran daripada akaun KWSP mereka. Jadi sebab itu diwujudkan borang untuk mengisikan maklumat-maklumat yang orang kata agak ringan lah daripada pencarum itu sendiri, untuk PJR kumpulkan dan serahkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Jadi kita sebagai pencarum ini sebenarnya tidak perlu membezakan kenapa kaedah itu berbeza, tetapi kita perlu melihat kenapa mereka tidak melakukan perkara sedemikian, dan kita perlu melihat apabila, macam yang saya telah cakapkan tadi, dia telah mencapai perhatian kepada pihak media, pihak orang kata kerajaan dalam parlimen dan sebagainya. Jadi sudah tentulah tidak perlu lagi lah untuk mengumpul sebarang data dan sebagainya. Lebih mudah untuk mereka-mereka ini melakukan kerja mereka dengan idea dan juga mekanisme perjuangan mereka sendiri berdasarkan apa yang telah dilakukan sejak daripada penghujung bulan Jun tahun 2022 oleh pihak PJR. Jadi saya harap dua penjelasan ini dapat orang kata memberikan sedikit orang kata penjelasan kepada anda semua, dan insya-Allah kita semua teruskan berdoa semoga kita mendapat satu perkabaran yang baik dalam masa yang terdekat ini daripada pihak kerajaan, terutamanya daripada Perdana Menteri yang ke-10 itu sendiri. Itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di ruangan TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.